Tajuk yang saya pilih hari ini ialah Inspect What You Expect. Dan tajuk ini berkait dengan prestasi kerja yang cemerlang. Tapi bila kita nak ke arah prestasi kerja cemerlang, kita harus ada pemantauan, kita harus teliti, kita harus lihat dengan rapi segala persiapan dan sebagainya. Khususnya bila kita beri sesuatu tugas tentang sesuatu projek atau program maupun di sekolah, di PPD atau di JPN atau maupun di kementerian, ya. So kita buat satu pengawalan yang rapi kalau kita nak harapkan prestasi yang cemerlang. So, tentang ini saya suka apa yang ditulis oleh Brian Tracy dalam buku dia yang bertajuk Motivation, dan agaknya perkara yang sama juga diutarakan oleh banyak penulis yang lain yang sebut tentang prestasi kerja. Tapi yang penting dalam nak mencapai prestasi kerja yang cemerlang, yang terpuji, kita harus amalkan prinsip inspect what you expect. Next slide please. Bagaimanakah kita dapat tafsirkan hasil atau prestasi kerja yang cemerlang? Kita sudah beri sesuatu tugasan, but how do we know kita apa prestasi kerja yang kita harapkan? Apa juga pun, walaupun ia melibatkan PDP, apa prestasi kerja yang kita anggap PDP itu cemerlang? How do we define it, right? Dan juga tugas-tugas lain yang kita beri dalam sesebuah sekolah itu. The what and how of excellent performance, okay, by an individual. Mungkinkah kita boleh letak umpamanya seperti kriteria, tempoh masa kita tetapkan untuk siapkan tugas tersebut? Kalau itu merupakan satu kertas kerja dan sebaiknya kemudiannya untuk event yang berkenaan. Dan kadang-kadang tahap kualiti yang dihasratkan. Kita mesti tetapkan what do we mean by quality tentang program itu. Kita tidak boleh buat tanggapan bahawa guru kita atau pegawai kita tahu tentang kualiti yang kita hasratkan. It must be the best. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat 2 atau 3 siri yang sebelum ni, saya sebut tentang kodawari. Konsep di negara Jepun yang bermaksud mencari kesempurnaan. Sentiasa mengarah ke kesempurnaan. Walaupun kita tahu kesempurnaan itu bukan mudah kita nak capai, tapi kita letak satu benchmark yang tinggi. Saya masih ingat 20 tahun, 25 tahun dahulu, JPN Perak dia letak slogan dia Perak number 1. Itu satu benchmark yang dia letak. Mungkin mustahil nak capai, nak jadi Perak number 1 dalam the whole country dari segi prestasi, keputusan, public exam dan sebagainya, SPM dan pada masa itu PMR dan sebagainya. Tetapi itulah kodawari mereka tu. The perfection that they are chasing. So bolehkah kita juga letak ada satu masa dahulu pun kita di ada jabatan yang letak zero defect. Jadi apa juga kita buat dia nak zero defect. Kalau surat keluar daripada jabatan tak adalah salah ejaan, tak adalah salah dia punya siri rujukan dan sebagainya. So how do we get all this zero defect dalam prestasi kerja yang kita hasratkan? Dan we must have a target, we must have a standard yang kita nak capai. It's okay, menggunakan perkataan it's okay, yeah, that's fine, itu boleh, it's okay. Itu tak akan mengarah ke kecemerlangan. Itu ala kadar sahaja. You'll always be doing apa istilahnya mediocre work. Mediocrity, bukan cemerlang. Tapi kalau kita nak hasilkan sesuatu yang cemerlang, kita tetapkan beberapa kriteria. Termasuk jangka masa dan juga kualiti. Kualiti dari segi apa? Right. Malam isteri saya, sekolah mereka baru adakan
majlis apresiasi untuk tingkatan 5. So banyak juga saya bincang dengan beliau di rumah. Tapi itulah kita nak cari what is the best quality from that satu event bila nak rancang. Dan kadang-kadang perancangan ni bukan seorang yang melibatkan the whole team, termasuk dengan nasihat dan kepimpinan daripada pihak pengurusan sekolah. It's a collaborative event. It's not one person's success. Semua kena terlibat dan semua kena bantu. I am a firm believer in teamwork. Daripada zaman saya di IAB dan di kementerian, di bahagian dasar dan di bahagian pendidikan guru, di bahagian sukan, especially sukan, you need teamwork. You need penglibatan semua, bantuan semua orang, idea semua orang. Next slide please. So, oleh kerana kita nak cari kecemerlangan itu, pastikan kita meneliti apa yang kita harapkan. Be sure to inspect what you expect. As a leader or as a guru, anda ada expectation daripada murid pun. Tapi perlu ada sentiasa inspect di sini, maksudnya apa? Pemantauan, penelitian. Jangan beri dan lepas tu lepaskan begitu saja. Dan pada hari the moment of truth kita dapati ia tidak mencapai hasrat apa yang kita harapkan. So menjadi penting, menjadi keutamaan bahawa bila kita beri sesuatu tugasan, kita pastikan kita memantau. Kerana itu akan dapat mencapai apa ekspektasi kita. So remember this, be sure to inspect what you expect. Jangan terkejut bila hari berkenaan anda dapati bahawa jauh daripada. Perkara ini pernah berlaku pada saya. Saya tak mau sebut di mana, tetapi kemudiannya bila dah lepas, saya panggil pegawai tersebut, saya beritahu pada beliau bahawa perkara A ini tidak boleh berlaku. Ia tidak mencapai standard. But maybe it's my fault kerana I did not inspect and dia tak tahu apa ekspektasi saya. Mungkin sebelum tu, apa yang dibuat tu, apa yang lazim itu dikira sebagai the standard. So belajar daripada itu, kita jangan sekali-sekali hanya menuding jari, tapi kita bersama-sama, we give the support and then kita beri tunjuk ajar, kita beri haluan. Tapi ingat, dalam proses memberi tunjuk ajar, memberi hala tuju, we don't want to create more followers. The role of leadership, the role of leaders is to create more leaders, not more followers. Kalau cara itu, ia lebih macam saya arah, you buat. Right? We don't want that. Kita tidak mau regimented thinkers. Kita tidak nak authoritative thinkers. Ada kuasa authority, baru dia mula fikir macam mana nak buat. No. So the role, walaupun kita beri hala tuju, kita beri tunjuk ajar, kita beri bimbingan, kita letak ekspektasi pada kumpulan kita, pada tim kita, pada murid kita, pada guru kita, pada pemimpin sekolah dan sebagainya, kita harus ingat bahawa kita bukan nak create more followers but more leaders. So cara dia berbeza, right? When you want to create more leaders, you give them certain level of professional autonomy. Bagi sedikit empowerment, tapi kita bimbing mereka. Next slide please. Lebih penting tugas yang diberikan, it's a big job, lebih keraplah pemantauan. Kalau tugas itu tak tugas yang berat, bukan event yang berat, tak apa. Tapi kalau itu adalah satu event yang besar, melibatkan martabat negara, melibatkan martabat jabatan pendidikan, PPD atau sekolah, make sure you know what level it is dan pastikan ya, lebih banyak kerap kita memantau, lebih banyak kerap kita memberi bimbingan, lebih banyak kita menyokong, kita turun padang. Orang pengurusan, dia akan kata, as a leader, do not forget to dirty your hands. As a teacher, when your students are doing a project, make sure you turun padang dan bantu mereka
bagi mereka sokongan dan semangat. Individu yang tahu bahawa tugas yang diberikan itu penting apabila jadual pemantauan ditetapkan. Kalau kita ada jadual atau kita tidak jadual pun kita tetapkan, okay, every Friday we will discuss about this program. So kita tahu bahawa every Friday maklumat baru perlu ada. Jangan amalkan pendekatan beri tugas dan lupakan selepas itu. Yes, kita beri empowerment, kita beri sokongan, tetapi pemantauan itu adalah sebahagian daripada pengurusan. One of the functions of management. Besides leading, besides providing leadership. So, jangan beri tugas dan lupakan selepas itu. Jangan beri arahan kepada murid, lepas itu kita tinggalkan. Kita perlu bimbing. Kalau kita bimbing, biar kita sedang bina kepimpinan dalam kalangan murid juga. Next slide please. Ingat bahawa pemantauan memberi mesej tugas itu adalah penting. Pencapaiannya penting. Prestasinya penting. Dan orang yang melakukan kerja ini pun penting juga. Mungkin ada setengah kriteria atau ciri pada individu itu untuk memimpin projek itu atau mengetuai program itu. So, remember that bila pemantauan pun kerap, the importance of the job diutarakan, right? Dan yang kedua, orang yang melakukan atau pasukan yang melakukan kerja itu sama penting. Dan bila kita lakukan ini, akhirnya bila berjaya, apa yang kita bina dalam individu? A sense of personal value, saya boleh capai. Higher self-esteem. Bila satu-satu projek kita buat di sekolah atau di mana-mana pun, bila berjaya akhirnya, kita dah rancang, dah lepas segalanya berjalan dengan lancar, tak ada apa yang berlaku. You feel a sense of achievement dan self-esteem you untuk buat semula, diletak semula sebagai ketua projek, anda ingin nak buat semula dan mungkin lebih baik. And personal value, kerana anda nak pastikan program atau projek itu berjaya. Apa jua program maupun ia berkait dengan akademik atau co-akademik. Any kind of project. Next slide please. Setiap individu tahu apa yang perlu dilaporkan. Feedback harus kena beri kepada siapa kita punya ketua. We must not forget that. Kerana bila kita beri feedback kepada ketua, kita juga dapat feedback. Kerana dapat pandangan dan sebagainya, it's fine. That's why kalau ada pemimpin dalam kumpulan ni, make time for your officers. Make time untuk cikgu anda. Saya, my last posting dekat IAB, kerana the whole day sibuk dengan, selain daripada meeting, kadang-kadang surat kita mula tengok pada pukul 5 petang, 6 petang, baru mula surat. Kalau saya beritahu pada pegawai, kalau nak jumpa lepas pukul 6 pun boleh, pukul 7 pun boleh, 7:30 malam pun tak apa. Because if it is very important, I have to be available to my officer. Itu pandangan saya lah. Mungkin ada yang mempunyai pandangan yang berbeza. Kerana bagi pegawai setengah tu mereka memerlukan keputusan dan sebagainya. So we have to make them, give them priority. Perkara penting yang kita laporkan apakah yang akan menandakan bahawa segala kerja telah disiapkan dengan lengkap dan jayanya berasaskan prestasi yang cemerlang dan tempoh masa yang ditetapkan. These two factors lah. What is the quality yang kita harapkan dan tempoh masa. Daripada situ kita akan tahu bahawa quality itu sangat luas. Kita boleh letakkan banyak ciri di bawah tu. So daripada situ kita tahu bagaimana kita nak buat andaian atau buat satu penilaian bahawa apa jua projek itu berjaya. Next one please. So when people perform, they feel like winners. When dia lakukan projek itu, dia dapat, bukannya mungkin kita bawa pasukan kita untuk pertandingan sukan,
Mungkin tak menang banyak gold medal, tapi kita segalanya berjalan dengan lancar, bas kita tiba, pelajar dapat makan, hantar balik ke rumah, everything, is done well. It's not about winning alone, tetapi cara kita merancang itu secara efektif dan efisien. Right? Tidak ada apa-apa kekangan dan sebagainya. So when you get to do that, you are a winner already. From there, you get the joy of work. Why? Why do you get the joy of work? You know what you have to do well. You know how to do and how to do it well. You know the time frame. Saya sebut banyak kali hari ini. Tempoh masa itu sangat penting. And most importantly, you know the quality yang nak diharapkan. Dan saya selalu sebut, quality ini kita sendiri pun boleh tetapkan. Kodawari kita sendiri. Pencapaian ke arah perfection. Put your own standard. Last year saya mengajar, tapi saya tahu saya boleh PDP saya boleh bertambah lebih baik. So keep your own standard. How can you reach perfection in your teaching? What do you need to do? Apa yang perlu dibuat? So itu adalah perkara-perkara yang penting. You know what to do well, you know how to do it well, you know the time frame, you know the quality required of any work that is given to you. Sesiapa pun, walaupun barisan kepimpinan sekolah, barisan pemimpin pertengahan, guru, ataupun murid, dan juga pemimpin dalam sistem, maupun di PPD, JPN, dan di kementerian. So go for it. Please inspect what you have to expect. What you plan to expect, you must inspect. So maksudnya, pantau apa yang anda harapkan agar tidak tergelincir daripada landasan yang anda harapkan. Standard yang institusi harapkan. It's not about one person standard. It's about the institutional standard. Okay. Last slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya seperti biasa saya akan akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. So kalau kita nak meneroka ilmu, biarlah kita dapatkan ilmu itu daripada pelbagai sumber, maupun daripada internet, daripada buku, dan daripada makalah, majalah dan sebagainya. Remember, there is no end. There's no kodawari for me. I think going towards there's no perfection, banyak untuk kita nak capai lagi. So akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Minta maaf panjang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita teruskan ya. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh. Ya. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bersama kita pada malam ini dalam siri Connecting Dot Learning, hands-on cluster IPG. Baik, alhamdulillah ya, pada malam ini kita ada seorang lagi pembentang, ya, seorang pembentang yang hebat ya, iaitu Encik Khairul Anwar bin Ismail, yang akan membentangkan satu lagi topik ya yang menarik, yang bertajuk pengenalan kerangka standard bahasa Melayu KSPM sebagai rujukan tahap penguasaan bahasa Malaysia, bahasa Melayu ya. Baik, sebelum saya mulakan ya, saya ingin berkongsi sikitlah ya bagaimana kita melaksanakan sesi CDL hands-on cluster IPG ini. Nanti kita bersama-sama dengan pembentang kita. Pembentang akan membentangkan topik beliau pada malam ini. Seterusnya kita akan buka kepada sesi soal jawab ya. Jadi kita punya perjalanan majlis kita pada malam ini macam itulah ya. Baik, sebelum kita teruskan, elok kiranya saya bacakan sedikit latar belakang
Encik Khairul Anwar bin Ismail, ya. Baik. Encik Khairul Anwar bin Ismail ini merupakan pensyarah cemerlang dari Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh. Ya, beliau merupakan pensyarah pada grade DG 54. Beliau dilahir dan dibesarkan di Taiping, Perak, ya, orang Perak ni, ya. Berkelulusan Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dari Universiti Pertanian Malaysia, UPM, dan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana sastra pengurusan bahasa Melayu juga di UPM, ya. Beliau mempunyai pengalaman yang luas, ya, dalam bidang pendidikan bahasa, khususnya bahasa Melayu, ya. Beliau kini dilantik sebagai Ketua Alur Kerja Kerangka Standard Bahasa Melayu atau ringkasnya KSPM, iaitu satu daripada program memartabatkan pendidikan bahasa Melayu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain daripada itu, beliau juga telah membentangkan kertas penyelidikan sama ada di dalam maupun di peringkat luar negara. Antaranya penyelidikan yang dilakukan oleh beliau ialah yang bertajuk Penguasaan Kemahiran Menulis Murid Tahap 2 Sekolah Transformasi 2025 atau TS25, ya, yang berasaskan kerangka standard bahasa Melayu KSPM pada tahun 2019, ya. Dan ini dalam satu seminar antarabangsa pendidikan bahasa sastra dan bahasa Melayu di Goethe University, Frankfurt, Jerman. Selain Jerman, beliau juga pernah membentangkan di beberapa negara lain, ya, seperti di Indonesia dan sebagainya. Beliau juga terlibat dengan beberapa penulisan, ya, penulisan akademik dalam bidang bahasa dan kesusastraan Melayu. Beliau juga telah menerima beberapa anugerah, ya, antaranya anugerah terbaik pendidikan dan inovasi 2018, Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu peringkat kebangsaan, ya, untuk inovasi yang bertajuk Pembangunan Alatan Digital untuk Kemahiran Pencatat, ya, dalam kalangan murid sekolah rendah. Jadi kita amat bertuah lah pada malam ini kita dapat seorang lagi pembentang yang mempunyai pengalaman yang luas, yang hebat, ya. Jadi sama-samalah kita mendengar pembentangan daripada beliau. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Encik Khairul Anwar bin Ismail. Dipersilakan Encik Khairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya, pengacara majlis malam ini, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, pensyarah cemerlang grade khas, C khas dari IPG Kampus Ipoh sebagai moderator pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang saya rahmat kasihi pada sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkongsi lah, bukannya mengajar saja, berkongsi tentang sedikit program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan yang diangkut dan yang telah bermula pada tahun 2015 lagi, iaitu dengan membangunkan satu kerangka yang dipanggil Kerangka Standard Bahasa Melayu atau KSPM, yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui tahap penguasaan bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok sekarang ini, bahasa Melayu telah kembali menyinar di seluruh negara. Kalau kita lihat di peringkat dunia sekarang ini pun, banyak universiti telah menganjurkan atau mempelawa atau menawarkan pengajian bahasa Melayu di peringkat ijazah dan ada sampai PhD di 2 negara. Antara universiti yang mungkin yang saya paparkan ini antara je lah. Seperti di Korea ada Busan University of Foreign Study, di
Universiti London, di Guangzhou University of Foreign Study di China, dan yang disebut tadi di Goethe University di Frankfurt, Jerman. Malah di Frankfurt ni ada menawarkan pengajian sehingga peringkat PhD kerana ada 2 profesor bahasa Melayu di universiti berkenaan. Dan kalau kita baca lagi, kalau kita amati sekarang ni, negara China antara negara yang paling agresif lah menawarkan pengajian bahasa Melayu di universiti-universitinya. Cuma persoalan yang kita timbul hari ini ialah antara universiti-universiti tersebut, bagaimana kita nak menyetarakan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan universiti-universiti tersebut yang menawarkan ijazah tersebut. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah mengetahui tentang atau pernah mendengar tentang CEFR, Common European Frame of Reference, yang digunakan sebagai rujukan bahasa, khususnya bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, dan kini telah digunakan untuk bahasa-bahasa lain juga. Dia merupakan frame ataupun kerangka yang menjadi rujukan penguasaan bahasa Inggeris tersebut sebagai bahasa kedua. Dan untuk itu, atas dasar kesedaran kepentingan satu kerangka yang standard sebagai piawai atau untuk melihat sejauh mana pencapaian pengguna-pengguna bahasa Melayu itu, maka Kementerian Pendidikan telah memulakan idea ini dan diberi amanah kepada kumpulan saya dan beberapa orang lagi yang terdiri daripada pensyarah IPG, pensyarah universiti, pegawai di Dewan Bahasa dan Pustaka, ada juga pegawai dari bahagian-bahagian pendidikan, tapi yang majoritinya ialah pensyarah dari universiti dan pensyarah IPG lah yang menganggotai panel kerangka standard bahasa Melayu itu, yang kami mulakan pada tahun 2016-15 dan sehinggalah ke hari inilah. Dan insya-Allah KSBM ini akan menjadi rujukan dan dipegang oleh ataupun dikuatkuasakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan dan puan-puan, inilah kita dah keluar edisi kedua kerangka standard bahasa Melayu yang akan menjadi rujukan atau digunakan oleh semua agensi. Saudara sekalian atau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat sebenarnya apakah kegunaan kerangka standard bahasa Melayu ni? Jadi tujuan ataupun objektif utama dia adalah untuk menentukan standard kompetensi bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Kalau kita lihat penutur bahasa Melayu ni, bilangan dia termasuklah yang dikatakan bahasa Indonesia tu menjadi antara bahasa yang utama di dunia. Penuturnya dalam satu dunia ada di mana-mana sahaja pelosok di dunia. Dan bahasa Melayu juga adalah bahasa yang mudah dipelajari. Tapi yang pentingnya di sini ialah bagaimana kita nak menentukan tahap atau standard kompetensi bahasa Melayu dalam kalangan penutur itu. Tentu saja kita memerlukan satu kerangka atau satu penanda aras untuk melihat bagaimana tahap setiap pencapaian dalam kalangan pengguna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk itulah kita menggunakan satu kerangka yang dipanggil kerangka bahasa Melayu, kerangka standard bahasa Melayu. Dan seterusnya, dengan ada kerangka ini, tuan-tuan dan saudara sekalian, dia akan menjadi rujukan dalam pembinaan kurikulum dan pendidikan bahasa Melayu. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, untuk membina satu kurikulum, patutnya kita perlu ada satu kerangka. Kerangka yang menjadi rujukan supaya kita tahu tahap mana yang kita nak capai. Kalau kita lihat di dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ni, ada kerangka tak? Itu menjadi persoalan. Persoalannya dalam pembinaan kurikulum yang sedia ada di Malaysia ini atau di negara Indonesia, adakah merujuk kepada mana-mana kerangka? Memanglah kerangka ini adalah kali SBM ini adalah kali pertama kita sediakan. Namun begitu,
saya tak kata kurikulum yang kita bina ni salah dan sebagainya. Sebab kurikulum yang dibina ni ada asas-asas yang mereka pegang. Namun begitu, apabila adanya kerangka, patutnya lepas ini kita akan bermulalah satu satu perjalanan baru ataupun satu pemetaan baru untuk melihat bagaimana pembinaan kurikulum yang sepatutnya menjurus kepada kerangka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin bimbang bahawa nanti akan ada satu perubahan besar-besaran dalam kurikulum yang sedia ada. Jadi sebenarnya tak. Apabila kami panel-panel KSBM ini mendapat sedikit peruntukan, kita ada membuat pendidikan. Ada Dr. Hadi sendiri terlibat dalam pendidikan. Okay. Kita telah membuat pendidikan di seluruh negara untuk melihat bagaimana tahap pencapaian murid yang ada sekarang ini yang telah mengikuti sistem pendidikan yang ada, kurikulum yang ada, untuk dibandingkan dengan tahap penguasaan dalam kerangka standard bahasa Melayu. Dan apa kita dapati, pencapaian murid yang ada hari ini dengan kerangka ni tak berapa jauh. Tak berapa jauh. Jadi maksudnya tidak banyak perubahan yang akan dilakukan dalam sistem yang sedia ada. Itu juga dengan kita juga ada buat kajian melihat dengan KLP, SKP yang sedia ada dengan tahap pencapaian. Jadi tahap kerangka standard bahasa Melayu. Jadi apa yang kita dapati dalam tahap pencapaian itu tak banyak perbezaan yang ketara. Yang ketara yang membolehkan satu perubahan besar yang dilakukan. Jadi ini satu benda satu perkara yang cukup positif lah untuk melihat kerangka ini sesuai untuk digunakan. Okey, seterusnya kerangka ini juga bagi sebagai rujukan dalam pembinaan pelayan penguasaan bahasa Melayu. Saya nak balik pada yang nombor 2 tadi. Sebenarnya kita tidak terikat, KSBM ini tidak terikat hanya untuk pendidikan di sekolah-sekolah sahaja. Dia bukan hanya untuk pendidikan di sekolah sahaja. Dia juga meliputi dalam semua apa sahaja kurikulum yang nak dibina yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau di sini, apabila KSBM ini mungkin sekarang ini dalam proses untuk diguna pakai di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi nanti kerangka ini juga akan menjadi rujukan kepada mana-mana agensi ataupun mana-mana kementerian yang nak membina kurikulum bahasa Melayu. Saya ambil contoh katakan sekarang ni kita membawa masuk begitu ramai pendatang atau pekerja-pekerja asing. Yang selalu kita nampak pekerja-pekerja itu bekerja di sektor-sektor pembinaan, perkilangan, kan? Jarang kita tengok ataupun kita tak sedar bahawa sebenarnya selain daripada sektor-sektor ini yang ramai ini, ada juga pekerja yang kita bawa masuk dalam kalangan pekerja profesional sebagai pegawai perubatan, sebagai pegawai komputer dan sebagainya. Tapi yang paling banyak ialah pegawai perubatan lah. Jadi untuk itu pada masa akan datang, Kementerian Sumber Manusia misalnya, boleh juga membina satu kerangka atau membina satu kurikulum untuk menentukan tahap penguasaan bahasa Melayu yang perlu diberikan khusus kepada mana-mana pekerja asing yang nak masuk di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti mungkin saya akan rincikan selepas ini bagaimana tahap-tahap penguasaan itu mengikut kemahiran. Jadi untuk kerja asing tadi, katakanlah kerja yang kita bawa ialah seorang pegawai perubatan, doktor kan. Kalau dalam kerangka ni ada 4 kemahiran. Ada kemahiran mendengar, ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Sebagai seorang pegawai perubatan yang nak bawa di sini, tentu saja dia akan berurusan dengan pesakit-pesakit yang ada dalam negara ini. Betul tak? Dia nak bercakap, nak berinteraksi dengan pesakit.
Jadi apakah dalam empat kemahiran tadi, apakah kemahiran yang paling penting yang perlu dikuasai oleh doktor tadi? Katakan doktor kita ambil daripada Myanmar ataupun dari India atau di mana, Vietnam, tapi yang banyak kan dari Myanmar. Kalau dari Myanmar tu, yang penting doktor itu perlu menguasai kemahiran apa, kerana mereka akan berinteraksi dengan pesakit-pesakit yang ada di negara-negara ini. Itu saja kita perlu memberi pendedahan dan memastikan mereka menguasai kemahiran bertutur pada tahap-tahap tertentu yang membolehkan mereka berinteraksi dengan pesakit. Kemahiran lain seperti membaca, menulis mungkin tak ada keperluan yang tinggi. Tapi kemahiran bertutur yang perlu keperluan dia agak tinggi untuk pesakit, untuk pegawai perubatan atau doktor tadi nak interaksi dengan pesakit. Jadi untuk itulah ditentukan tahap apa yang mereka perlu kuasai. Mungkin tahap 2, tahap 3. Kalau tahap itu dah bersesuaian ataupun membolehkan mereka berinteraksi dengan pegawai-pegawai ataupun dengan orang ramai yang berinteraksi dengan pegawai-pegawai perubatan tadi. Okey, seterusnya dah ada kurikulum yang berdasarkan rujukan kepada tahap tadi. Tentulah kita boleh buat penilaian tentang tahap pencapaian penguasaan bahasa Melayu penutur tadi. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, KSBM ini adalah satu daripada kerangka, setakat inilah satu-satunya kerangka yang kita guna pakai untuk melihat tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. Jadi, kalau kita dah bawa kerja asing tadi, kita nak tahu kan, pegawai perubatan tadi nak perlu menguasai bertutur tahap 3. Jadi, kurikulum yang kita guna menjurus ke ada tahap 3, penilaian yang kita buat mestilah bertepatan dengan tahap 3. Jadi, tak layak, tak cukup dengan syarat tu, mungkin dia tak layak untuk menjadi pegawai perubatan Indonesia. Itu antara kegunaan lah, contoh kegunaan KSBM tu, atau kerangka standard bahasa Melayu. Okay, saudara sekalian, ini pun lebih kurang. Maknanya KSBM ni ialah tengok tahap kompetensi untuk menentukan tahap kompetensi bahasa semua pengguna bahasa Melayu, dan kita boleh kawal kualiti. Okay. Kegunaan KSBM ni ialah kita boleh kawal kualiti bahasa atau standard semua pengguna bahasa Melayu. Okay. Kalau kita lihat sekarang ni, SPM, Sijil Pelajaran Malaysia dah ada satu perubahan. Tuan-tuan sedar tak? Kan dah ada perubahan dalam format yang baru. Bukan lagi penilaian itu berasaskan kepada kemampuan atau keupayaan kemahiran menulis. Sebab kalau kita lihat sebelum-sebelum ini, ada pelajar atau pengguna bahasa Melayu ini bagus sangat dalam kemahiran menulis. Kalau tengok menulis bagus, tapi tak mampu untuk bertutur dengan baik. Jadi inilah perbezaan ataupun tahap yang ada pada seseorang pengguna bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk melihat keseimbangan, maka usaha lembaga peperiksaan mungkin menjurus ke arah untuk menguji pencapaian kemahiran, pencapaian tahap penguasaan murid-murid dalam pelbagai kemahiran. Tak adalah bertumpu kepada kemahiran menulis sahaja. Okay. Jadi dalam mungkin sedikit pengalaman semasa kami melaksanakan ujian KSBM ni di sekolah-sekolah, memanglah kita dapati ada beberapa perbezaan penguasaan murid yang yang berbeza mengikut kemahiran yang berbeza. Mungkin disebabkan penekanan pada masa ini
kurang memberi tumpuan kepada kemahiran-kemahiran yang tak ada dalam sistem kita sebelum ini, seperti kemahiran mendengar, kan? Dulu tak ada ujian kemahiran mendengar dilaksanakan di sekolah. Jadi tumpuan itu kurang diberi penekanan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, KSPN juga akan diri segala dokumen rujukan untuk pembinaan kurikulum, pentadsiran, model latihan dan bahasa Melayu. Tak kira lah apa saja model latihan, sama ada yang berbentuk untuk di dalam negara atau yang nak digunakan di luar negara. Jadi kurikulum yang saya sebut, kita balik kepada slide yang pertama saya tadi, di universiti-universiti yang ada di luar negara itu, semua keluar ijazah pertama, ijazah kedua, okay? Pengajian Melayu. Tetapi di mana rujukan nak melihat kesetaraan antara universiti-universiti itu? Okay? Antara ijazah khusus-khusus yang ditawarkan itu. Tentu saja perlu satu kerangka yang menyetarakan kurikulum yang dibuat dengan pentadsiran atau penilaian yang dibuat. Okey. Saudara sekalian, inilah kalau saya tunjuk di sini, inilah kerangka utama yang kita dah bina untuk diguna pakai dalam membina kurikulum tadi. Okey, insya-Allah lepas ni kita tengok mungkin dalam proses pembinaan kurikulum bahasa Melayu di Kementerian Pendidikan akan datang pun mungkin ada sedikit perbezaan penyesuaian yang mungkin dilakukan oleh pihak kementerian menyelaras berdasarkan kepada kerangka. Okey, kerangka ni kita bahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat asas, peringkat pertengahan, peringkat tinggi. Maknanya asas ni makna orang yang baru menguasai peringkat asas saja dalam bahasa Melayu. Okay. Nanti kalau tuan-tuan dan saudara sekalian pada masa akan datang, kita akan lihat lagi dalam kategori pencapaian atau kategori penguasaan bahasa Melayu ni dalam kalangan pengguna. Kita memang meletakkan beberapa kategori dalam kalangan pengguna ni. Misalnya kategori orang awam, kategori pendidikan, kategori profesional. Profesional maknanya profesional menggunakan bahasa Melayu. Bukan profesional itu bermaksud profesional sebagai pekerja-pekerja profesional. Tapi profesional sebagai pengguna bahasa Melayu yang profesional. Itu beza dia. Maknanya kalau kita tengok, oh, dia ini memang profesional lah guna bahasa Melayu. Mampulah guna bahasa Melayu pada peringkat yang tinggi. Mungkin pada tahap yang dicekap atau paling tinggi kepada tahap yang ke-6. Okey. Okey, saudara sekalian, kalau kita lihat, kita bahagi kepada 6 tadi. Yang pertama, tahap 1 ialah sangat terbatas. Maksudnya berupaya untuk menyatakan perihal diri dan keluarga dengan menggunakan simbol, perkataan, frasa mudah dan lazim. Ini pula yang pada induk ini akan dipecahkan kepada 4 kemahiran berdasarkan kepada penguasaan sangat terbatas ini. Saya sebut tadi ada 4 kemahiran dalam bahasa Melayu, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi keempat-empat ini akan dirujuk ialah tahap-tahap ini. Cuma yang membezakan tahap sangat terbatas untuk bertutur, tahap terbatas untuk mendengar, tahap terbatas untuk membaca, sangat terbatas untuk menulis. Okey, lepas tu yang kedua, tahap yang kedua ialah dia dah boleh berupaya untuk menerangkan tentang perihal kejiranan dan aktiviti harian dengan menggunakan kata hubung, ayat, dah dan azim untuk berkomunikasi. Makna lingkungan dia lebih luas. Kalau bertutur, dia dah boleh bertutur dengan jiran, dah tahu nak tegur jiran macam mana, nak tahu dah nak panggilan macam mana, sistem panggilan dalam orang Melayu macam mana, dah tahu dah nak guna kata-kata ketika berhubung dengan jiran. Ini tahap yang lebih tinggi. Begitu juga dengan dan aktiviti harian. Maksudnya dalam kerja-kerja harian ini. Inilah daripada sini
Yang kita tengok dari rangka ke rangka 1 dan 2 untuk asas ini akan dijadi rujukan untuk pembinaan tahap kurikulum yang bersesuaian dengan tahap ini. Apa keperluan dia? Kalau di sekolah darjah berapa, tahun berapa yang perlu untuk yang ini. Okey. So, naik ke tingkat yang lebih tinggi iaitu pertengahan, peringkat pertengahan. Ada 2 juga tahap, iaitu tahap memadai dengan tahap memuaskan. Ini tahap yang sederhana. Dan yang paling tinggi, pengguna bahasa Melayu ini sudah berada pada paras atau tahap cekap dan sangat cekap. Mana ini dah peringkat yang luar biasa. Peringkat yang tertinggi dalam pencapaian bahasa Melayu. Persoalan sekarang, ada yang tanya, 10 orang lain tanya, adakah sampai tingkat 6 ni, tahap 6 ni, habis dah, tak ada dah yang tertinggi. Memang ada orang yang melepasi tahap ini. Tapi tahap yang kita nilai hanya sampai ke tahap 6. Ada pengguna yang jauh lebih atas daripada ini, yang kita tak tahu sampai mana tahap pencapaian. Okey. Ya, saudara-saudari, inilah contoh bagaimana kita meletakkan tahap-tahap pencapaian bagi setiap pengguna bahasa Melayu. Okey, saudara sekalian, itu dia punya rajah atau kerangka yang paling asas untuk dikembangkan kepada kepada kemahiran-kemahiran lain yang setiap kemahirannya mesti berasaskan kepada tahap. Okay, saudara sekalian, saya rasa dia punya penjelasan yang saya nak berikan di sini ialah bagaimana mereka kumpulan-kumpulan pengguna ini dapat tahu mereka berada di mana, ataupun satu agensi dapat menentukan apa keperluan yang dikendaki oleh agensi tersebut untuk menentukan pekerja dia ke, lulusan dia ke, yang keluar daripada agensi itu berada pada tahap mana pencapaian dalam masa. Okay, saudara-saudari, saya balik tentang pengguna bahasa Melayu tadi. Kalau kita lihat pengguna bahasa Melayu ni terdiri daripada pelbagai bangsa. Okay. Ada pengguna bahasa Melayu ni orang Melayu asas penutur natif. Ada yang bahasa Melayu ni sebagai bahasa kedua. Ada bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga. Persoalan yang mungkin ditimbulkan, adakah kerangka ini diguna pakai untuk penutur natif dan penutur bukan natif? Maksudnya untuk penutur bahasa pertama dan penutur bukan bahasa pertama. Kalau di negara kita, penutur natif terdiri daripada orang Melayu lah, kan? Dan penutur bukan natif tapi belajar secara formal bahasa Melayu daripada kecil sampai besar. Juga berada di bahasa Melayu. Kan? Dia bukan penutur asing. Sebab mereka berada dalam suasana pembelajaran bahasa Melayu dari kecil. Walaupun mereka bukan penutur natif, iaitu orang Cina, orang India, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, orang asli. Kalau saudara tengok, kumpulan ini, dia bukan penutur natif. Kan? Di rumah mereka bercakap bahasa Mandarin, mereka bercakap bahasa Tamil, mereka bercakap bahasa Sikh, mereka bercakap bahasa dusun sebagai bahasa pertama. Mereka didedahkan kepada bahasa Melayu ialah di luar, bukannya terlalu asing. Maknanya keluar dari rumah, mereka dah diperkenalkan bahasa Melayu. Dan mereka mula belajar bahasa Melayu sejak dari tahun 1 lagi bersama-sama dengan penutur natif. Jadi kalau kita kategori di sini, itu ada satu kategori. Kategori bahasa pertama, kategori penutur bahasa kedua, tapi belajar dalam bahasa Melayu. Kalau ini, dia bukan, kita tak kategorikan mereka sebagai penutur asing. Ya, tapi ada juga penutur asing, maknanya penutur yang memang terasing langsung dengan bahasa Melayu. Misalnya Bangladesh.
yang datang bekerja di negara kita. Mereka ini adalah penutur yang tak di negara mereka yang tak kenal bahasa Melayu. Mereka bila kenal bahasa Melayu? Orang Bangladesh ni kenal bahasa Melayu masa bila? Masa mereka mula sampai ke sini. Kan? Masa itu mereka mula belajar. Dulu zaman saya ingat zaman dulu mula-mula sampai Bangladesh ni kerja di stesen minyak, dia hanya kenal warna kuning, merah, hijau. Tapi sekarang dah makin luas. Kan? Dia fasih. Bukan sekadar bahasa Melayu dia tahu, malah dia dah boleh dapat orang sini lagi. Jadi saya nak cerita balik tadi, maknanya apa yang persoalan yang saya nak sebut di sini, kerangka ini bukan saja digunakan sebagai piawai ataupun standard sebagai rujukan kepada penutur natif, tetapi juga penutur bukan natif. Kita tak asingkan. Okay? Ada yang tanya, patutnya diletakkan dua kerangka yang berbeza. Satu kerangka untuk natif dan satu lagi kerangka untuk bukan natif. Tapi untuk KSBM atau kerangka standard bahasa Melayu, dia tidak menjadi persoalan, tidak memberi perbezaan antara penutur natif dengan penutur bukan natif. Tapi yang kita lihat ialah tahap penguasaan. Sebab ada penutur bukan natif, tetapi disebabkan dia belajar bahasa Melayu secara serius, bertutur secara aktif, jadi dia menjadi penutur menguasai bahasa Melayu sampai ke peringkat yang tinggi. Jadi kita tak boleh nak letak dia di bawah tahap yang rendah walaupun dia penutur asing. Contohnya kita ambillah Profesor James Colling. Contoh James Colling orang Inggeris, orang Amerika. Tapi dia sekarang dah jadi Profesor Emeritus Bahasa Melayu. Jadi maknanya Profesor James Colling, takkan kita nak letak dia sebagai berbeza dengan penutur natif. Maknanya dia mampu untuk berada pada tahap yang tinggi. Dia mampu untuk berada pada tahap yang tinggi disebabkan bahasa ini kita boleh belajar. Dan bahasa itu boleh kita kuasai dengan fasih apabila kita selalu menggunakan secara aktif. Okay? Itu sebab saya nak beri penjelasan di sini bahawa KSBM ini hanya ada satu kerangka. Kerangka ini digunakan untuk penutur natif dan penutur bukan natif. Satu-satu je kerangka digunakan. Tak ada guna untuk penutur asing lain, untuk penutur bukan yang penutur natif asing lain, penutur bahasa kedua lain, tak. Tapi semua orang berada pada merujuk kepada pada kerangka yang sama. Okey tuan-tuan, mungkin itu sedikit yang saya ingin kongsikan tentang apa itu kerangka standard bahasa Melayu yang dijadikan sebagai rujukan untuk melihat tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. Jadi kerangka ini bukan kurikulum, kerangka ini bukan penilaian atau pentaksiran, tapi kerangka ini adalah satu kerangka untuk dijadikan untuk menjadi rujukan dalam pembinaan kurikulum dan dalam pembinaan penilaian untuk melihat tahap pencapaian bahasa Melayu. Saya kira itu sahaja yang mungkin saya nak kongsi. Untuk selepas ini saya mungkin buka untuk sebarang pertanyaan dan persoalan. Okay. Saya boleh doktor? Mungkin ya, boleh. Saya buka kalau ada persoalan untuk kita dengar sama-sama. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Encik Karul atas pembentangan pada malam ini. Jadi saya bukalah kepada sidang pendengar sekalian, sidang penonton sekalian. Kalau ada soalan dan sekiranya kalau tak sempat bertanya secara langsung, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengemukakan soalan pada ruangan chat.
Jadi saya persilakanlah kalau ada soalan. Semalam kemuskilan nak bertanya berkaitan dengan kerangka standard bahasa Melayu ni, ya, KSPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Syaza. Saya merupakan salah seorang pelajar PhD Dr. Azhar Sabil. Oh. Jadi saya dapat link hari ini pun daripada Dr. Azhar minta saya masuk untuk sama-sama dengarlah pembentangan Cik Khairul malam ni. Kebetulan saya pun untuk tajuk tesis saya buat tentang KSPM dalam kalangan bakal guru. Jadi untuk spesifik tu saya masih lagi tak ada lagi sama ada nak cari bakal guru di universiti ataupun di IPG. InsyaAllah akan ada perbincangan yang lain lah nanti dengan Dr. Azhar. Cumanya saya macam agak keliru sikit, bukan keliru, maksudnya saya nak pencerahan sikit lah daripada Cik Khairul. Boleh ke kalau saya jadikan rubrik yang tadi tahap 1 sehingga 6 tu saya gantikan dengan rubrik KSSM yang sekarang. Kalau kita tengok sekarang kemahiran menulis kan KSSM dia ada rubrik dia kan tahap 1 hingga TP1, TP2 semua tu kan. Jadi boleh ke kalau saya nak gantikan, maksudnya saya jadikan rubrik daripada KSBM tu sebagai rujukan saya kalau saya nak buat ujian kompetisi dalam kalangan bakal guru, saya terus rujuk dekat situ, dekat KSBM saja. Saya tak tengok dekat KSSM tu. Sebabnya kali mula-mula saya fikir nak fokus nak guna KSSM sebab bakal guru kan. Jadi Dr. Azhar cadang saya guna rubrik KSBM tu sebagai rujukan untuk saya buat satu rubrik yang baru yang saya boleh guna untuk uji bakal guru. Itu je soalan saya. Okey, terima kasih Cik Syaza. Okey, ni pelajar Dr. Azhar. Ya, betul. Patut tanya Dr. Azhar pun boleh. Disuruh saya tanya dalam ni. Okey, terima kasihlah datang ikuti perbincangan kita pada malam ni. Sebenarnya kalau kita lihat, yang pertama KSBM ni dia ada sampai 6 tahap. Dia beza sikit dengan apa yang kita tengok sistem peperiksaan dalam kurikulum standard sekolah menengah kan. Okey. KSSM tu. Betul. Betul lah. Betul. Baik. Kalau kita lihat KSSM kurikulum standard sekolah menengah itu dia tidak sampai kepada tahap, dia hanya diletakkan maksimum dia ialah pada tahap-tahap tertentu saja. Kalau KSPM ni tahap 6, 5 dan 6 itulah tahap tinggi. Tinggi bermakna kalau kita rinci dalam dia punya, kita tak panggil rubrik Puan Cik Syaza, kita tak panggil rubrik sebab rubrik ialah apa yang berdasarkan kepada penilaian. Okay. Tapi kami yang dalam KSPM ni kita panggil deskriptor. Deskriptor ni ialah kita penjelasan tentang tahap tentang kerangka tersebut. Beza dengan rubrik. Rubrik ni ialah skor dia. Kita nak ambil, bukan skor lah, macam skema lah kan. Skor dia lah. Skor yang daripada setiap penilaian ujian yang kita buat. Yang ni pula, kita hanya mentakrifkan, deskriptor kan. Kita describekan apa benda dia. Kalau tahap ini, katakan tahap, saya ambil contoh kan tadi. Boleh saya ulang buka. Saya share balik. Okey, nampak? Nampak? Kalau kita tengok di sini, saya ambil yang sekolah menengah, katakan tadi KSSM. Dia maksima dalam KSSM ni sebenarnya, dia tak sampai kepada 6. Okay? Dia tak sampai kepada 6 untuk membina kurikulum dia. Sebab kurikulum yang kalau kita tengok, 6 ni, dia berada pada tahap yang tinggi dalam pencapaian penguasaan bahasa. Tapi kalau kita tengok budak ke sekolah menengah, takkan dia dah tinggi. Betul tak? Betul. Kalau kata 5 dah tinggi, habislah. Kita dah bina yang paling tinggi. Maknanya lah melepasi kepada kata 5. Kata 5 ni maknanya dia terpaksanya, kalau kita tengok secara umum lah, saya tak bagi spesifik. Memang baru-baru ni kalau Dr. Hadi Seni pun terlibat,
kita buat ambil data dari seluruh Malaysia untuk melihat betul tak tahap yang di tengah, yang kuning tu berada pada sekolah menengah. Okay? Tapi ujuran dia memanglah kita tak bolehlah terus maksimum sampai situ kan. Tapi betul tak pertengahan sekolah menengah tu berada di mana? Dan memang dalam pembuktian tu berada di situ. Okay? Data yang kita ambil. Jadi kalau Cik Saza, kalau kita tengok di sini, cuba tengok, kalau memuaskan, dia berupaya untuk merumuskan idea berdasarkan perbincangan dan teks yang kompleks dengan menggunakan laras bahasa dan wacana secara bertata susila. Ini sebenarnya pun dah tinggi kan? Betul. Dah tinggi. Kalau yang atas sekali sangat sangat cekap ni, berupaya untuk menjana idea baharu berdasarkan bahan yang mengandungi maklumat kompleks dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Makna tahap dia bukan saja buat satu idea baharu. Makna dia dah mula, peringkat ini dah mampu untuk membuat penciptaan. Kalau budak KSSM tu, mampu tak dia mencipta saja, mampu tak dia mencipta satu idea, rencana yang kompleks. Saja sendiri pandangannya. Pandangan saya terbatas lah. Maksudnya tak boleh kompleks kan sebab susah. Jadi kalau saya tengok sini, untuk kita buat kajian, kita lihat bila kita bina kurikulum, kita mesti ada tahap apa yang kita nak capai, objektif dia kan. Objektif dia kita macam saya tadi katalah, doktor Kementerian Sumber Manusia nak bawa masuk doktor. Doktor ni kalau kita lihat, ada tak dia perlu belajar empat kemahiran ni? Kalau dia perlu belajar, yang mana yang penting sekali? Tentulah kemahiran yang perlu ialah kemahiran bertutur. Sebab dia nak interaksi dengan orang ramai dalam bahasa Melayu. Tapi kemahiran menulis, dia boleh dia menulis dalam bahasa Inggeris. Kita tak perlu pun dia menulis dalam bahasa Melayu. Kan? Sebab itu dia boleh guna bahasa Inggeris. Atau kemahiran membaca, dia tak perlu pun. Mungkin perlu, tapi tak terlalu tinggi. Yang perlu ialah bahasa Melayu dia nak bertutur. Tapi bertutur perlu tak dia sampai tahap 4, tahap 5? Cukup sekala mungkin memadai je. Apa? Dia hendak berinteraksi, memadai. Cukup untuk dia memberikan pemahaman kepada pesakit dia. Betul tak? Betul. Jadi kurikulum yang dia bina nanti, tentu saja kurikulum yang berada pada tahap itu je. Cukup. Tak perlu tinggi-tinggi. Jadi kita balik pada KSSM tadi dengan kurikulum dengan KSBM memang nampak beza. Rubrik dengan deskriptor satu benda yang berbeza. Betul. Deskriptor kita describekan, kita terang je. Okey, macamnya saya sebut tadi, berupaya untuk merumuskan idea berdasarkan perbincangan. Maknanya perbincangan tak kiralah perbincangan tu boleh dalam bentuk apa? Dalam bentuk penulisan, dalam bentuk drama, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk forum, luas kan? Jadi dari situlah buat kurikulum. Betul tak? Betul. Jadi tak adalah sampai mungkin yang KSSM tu dah mampu untuk berada pada tahap ni. Walaupun mungkin ada dalam peratus yang kecil, mereka mampu pada tahap 6 tu atau tahap 5. Tapi tidak itu yang betul-betul luar biasa lah kan. Tapi memang ada kan. Memang ada. Betul. Memang ada tapi terlalu kecil. Jadi kalau kata Syazah tadi nak menyamakan rubrik itu dengan deskriptor tak boleh. Tak betul, sama. berbeza. Beza kan. Okey. Boleh dapat boleh. Saya ada satu lagi soalan Cik Khairul. Okey. Sila. Okay, apa yang saya faham berdasarkan pembentangan Cik Khairul tadi, KSBM ni mula dibina, dirancang semua pada tahun lebih kurang 2015 2016 kan. Jadi sehingga hari ini tahun 2023, saya mengajar di Kuala Vocational. Jadi kalau dekat KV, KSBM ni memang kami cikgu memang tak tahu. Tapi saya tak tahu dekat sekolah arus perdana, sekolah menengah biasa kan, dah dilaksanakan ke belum ya Cik Khairul? Terima kasih. Dia macam ni. Kita KSBM ni dia kerangka. Jadi di sekolah tu dia ialah pengguna, pelaksana kan.
Pelaksana dia tidak akan merujuk pada kerangka sebenarnya. Kan? Dia maknanya kalau kita di sekolah, dia lebih kepada apa yang siapa buat. Kalau kurikulum siapa buat? Itulah BPK buat. Kan? Betul. Kalau penilaian, tentulah lembaga buat. Jadi secara umumnya, walaupun pembinaan dia 2016, sebenarnya 2015 tu baru diluluskan dalam amal bahasa untuk menjadi satu kerangka. 2016 barulah kita mula tubuhkan jawatan kuasa. Memang ambil masa yang panjang lah. Dan yang betul siapnya 2020 dah siap untuk edisi 1. Dan edisi 2 kita siap tahun 2018 dah siap. 2000 ni kita siap satu lagi. Dan kita dah sebenarnya dalam proses, bukan dalam proses, dan memang dah serah pada Dewan Bahasa Pustaka untuk mengambil alih tugas melaksanakan KSPM. Jadi untuk sekolah-sekolah memang tak ada penilaian lagi tentang KSPM. Sebab sekolah akan menunggu apa yang BPK bagi nantilah. Betul. Saya dimaklumkan kemungkinan lah, sebab hasil kami memang buat kajian itu menunjukkan seluruh Malaysia, dan kita apa data tu kita kongsi dengan mereka. Jadi untuk mereka mungkin peringkat sekarang ni kita tak ada kurikulum, tak ada perubahan lagi kan. Cuma pada tahun ni akan buat semakan. Saya dimaklumkan begitu. Semakan semula untuk kurikulum. Jadi dalam semakan semula berkemungkinan akan mulalah guna pakai KSPM sebagai rujukan. Tapi untuk lembaga peperiksaan, walaupun tak guna KSPM seluruhnya, tapi dah mula rujuk KSPM untuk menggunakan ujian yang kemahiran yang pelbagai dah. Kalau dulu hanya menulis. Sekarang SPM kan dah ada apa? Dah ada tulisan, dah ada bertutur kan. Jadi penambahan kepada ni lah. Jadi di sekolah pun tak tahu apa KSPM, sebab yang tahunya ialah lembaga lah. Betul. Betul. Ada kemungkinan tak Cik Khairul, maksudnya sekarang ni kan kita ke arah pembelajaran PPD kan, maksudnya 100% kita dah guna PPD. Ada kemungkinan tak satu hari nanti KSBM ni akan digunakan sepenuhnya menggantikan rubrik-rubrik dalam KSSM tu? Tak boleh. Sebab dia bukan, saya balik pada tadi lah, dia bukan rubrik. Betul lah, dia rubrik, dia deskriptor. Dia bukan rubrik, dia hanya deskriptor. Jadi rubrik itu terpulang kepada macam tadi yang mudah macam ni. Katakan yang tahap 4 tadi, memuaskan tu berdasarkan perbincangan. Jadi kurikulum dan teks yang kompleks. Jadi yang menentukan apa bahan yang diambil dari bahan untuk membina kurikulum, perbincangan apa tu, itu semua kerja BPK. Ataupun mana-mana agensi yang nak guna. Kalau katakan semua manusia, dia nak gunakan untuk tahap 2 untuk doktor katakan, untuk lisan. Dia ambil dari situ dari kejiranan dan aktiviti, atau naik tahap sikit lagi. Menyampaikan maklumat berdasarkan teks yang lazim dan diminati. Maknanya itu hanya deskriptor sahaja. Pemilihan bahan, penentuan bahan, skop bahan, itu semua orang yang membina kurikulum. Kita hanya menyediakan deskriptor. Macam kita kata sebagai rangka je. Rangka rumah. Kan? Jadi nak bentuk rumah tu jadi macam mana, rumah minang ke rumah apa ke, itu tuan punya rumah tu yang boleh buat. Okey, baik, apa nama, atas penjelasan Cik Khairul tadi, mungkin saya dapat menjawablah soalan Cik tu apa? Sangat menjawab. Terima kasih Cik Khairul. Baik, ini apa nama, saya nak maklumkan ada satu pengumuman bagi pada para peserta pada malam ini yang bersama-sama kita, bolehlah melihat pada ruangan chat itu ada link untuk pendaftaran ECJ. Jadi bolehlah buka, isikan maklumat dan menjawab beberapa soalan di situ untuk mendapatkan ECJ Dan saya ingat oleh masa dah terhad sebenarnya dah sampai ke penghujung dah, tapi saya ingat mungkin kita buka satu lagi soalan kalau ada. Okay. Ada soalan? Ada soalan
Okey, nampak macam tak ada dah Cik Khairul ya. Ha? Dia ada nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, saya rasa mungkin boleh berhubung terus dengan Cik Khairul Anwar bin Ismail yang bertugas di Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh ya. Jadi bagi mereka yang ingin mukakan soalan yang untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh hubungi terus Encik Khairul Anwar bin Ismail ya. Jadi saya fikir sesi CDL hands-on cluster IPG telah pun sampai ke penghujungnya ya. Jadi saya bagi pihak CDL Connecting.Learning ingin mengucapkan sekali lagi kepada Encik Khairul ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Daun Keladi. Saya kena jemput lagi ni ya untuk mendengarkan lebih lanjut ya. Kerangka KSBM ni ya. Ramai yang nak tahu tu saya nampak ya. Okey, terima kasih ya. Terima kasih Daun Keladi. Kita mungkin berjumpa lagi ya. Jadi saya nak maklumkan sekali lagi ya, yang program CDL hands-on ini akan kita adakan secara bersiri tiap-tiap minggu. Jadi saya jemput lagi untuk hadir menonton, sama-sama menonton siri CDL kluster IPG pada minggu depan ya. Jadi bertemu lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Saya tangguhkan dulu ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.